أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan mereka itu orang yang tercapai itu yang kuat pada agama, yang dipilih akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makrifah akan dia dan bagi makasih akan dia, dan diteguhkan dia dengan taufiknya dan peliharaannya. Kemudian disampaikan akan mereka itu dengan kurnianya kepada redanya dan syurganya. Maka kami pohonkan dia kepada Allah yang maha besar sebutannya, bahawa menjadikan kamu dan kami daripada mereka yang beroleh kemenangan dengan rahmatnya. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Jadi muka surah 5 baris yang ke-11 daripada atas. Sebagaimana kemarin kita telah ikuti kenyataan daripada muallif kita rahimahullahu ta'ala, bahawasanya jalan ini, yakni jalan ibadah ini, jalan yang sangat sukar, jalan yang bergeligu. Bergeligu ni makna tak rata. Jalan yang berlompan-lompan, berluban-luban. Begitulah gambar, seperti jalan selepas daripada banjir, hujan, banjir. Yang lebih khusus. Sekarang gambarannya begini. Dalam keadaan jalannya yang begitu susah, kitanya pula dhaif, lemah semangat, lemah usaha, lemah tenaga, lemah kudrat masa pula pendek, umur kita pendek. Akhirnya melakukan pun dengan keadaan banyak melakukan taksirat. Namun di sana dalam keadaan macam tu, ada juga daripada hamba Allah Ta'ala yang berjaya mencapai matlamat ataupun maqsad. Maqsad ni maknanya destinasi, mana tempat tuju. Jadi mereka yang dia tulis itu kitab ni, bahasa kitab tercampai, mana yang tercapai. Mereka itu orang yang tercapai itu mana yang dapat mencapai kejayaan, yakni dengan bahawa mereka sampai kepada Allah Ta'ala dengan makrifahnya dan ibadahnya. Ialah orang yang kuat pada agama. Kuat pada agama itu makna ilmu, amal. Orang yang ada ilmu, faham tuntutan agama,
dan beramal sesuai dengan faham mereka itu, maka itu adalah asbab daripada hamba. Maka itu maknanya hakikatnya ialah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pilih kita. Alhamdulillah. Kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pilih kita untuk menjadi orang yang beriman, orang yang saleh. Dan muslih yang boleh membaiki orang lain pula. Allah Ta'ala pilih kita untuk jadi kuat dalam agama. Untuk dia boleh melihat keaiban yang ada pada diri kita. Allah Ta'ala beri kesedaran kepada kita tentang apa yang sebenarnya yang patut kita lakukan di dunia ini. Jadi mereka itu ialah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Yang kuat pada agama, yang kuat pada agama, yang dipilih akan mereka itu Allah, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih kita. Alhamdulillah. Bersyukur kita dengan lidah, kita kata alhamdulillah. Dan tanda kita bersyukur laginya ialah kita melaksanakan perintah Allah Taala dengan sesungguhnya. Dengan menambahkan lagi jumlah ibadat dan menambahkan lagi kualiti ibadah. Jadi sentiasalah kita menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat-nikmat yang sebenar ini. Itulah nikmatud diniyah, nikmat agama. Nikmat dunia itu orang kafir pun dapat. Harta benda, kenikmatan dan kemewahan kehidupan dunia. Jadi kalau kita tak dapat pun tak apa, kerana terlalu sedikit, lekeh, hina. Karena yang dicadangkan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, tak boleh nak banding dengan kenikmatan yang ada di atas muka bumi di dunia ni. Sebab itulah kita orang beriman, kita tak kecewa, kita tak feras. Kalaupun kita tak mendapat nikmat dunia. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat pun, alhamdulillah juga. Tak dapat pun dapat juga. Cuma tak dapat banyak sebagaimana orang dapat banyak. Dalam keadaan kita tak dapat banyak itu, ada lagi orang lain yang tak dapat, yang dapat kurang daripada kita dapat lagi. Kita bersyukur. Jadi orang yang kuat pada agama yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berjaya mencapai mardatillah sampai kepada maqsad matlamat kehidupan ini, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makrifah, akan yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itu asas dia. Bertitik tolak daripada mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itulah punca segala sesuatunya sebenarnya. Gejala sosial, maksiat ke apapun sebenarnya dia berpunca daripada ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita belajar kitab Faridah dulu. Tahap dia sebenarnya kalau kita nak cakap secara mudahnya, kesimpulan yang paling mudah terhadap apa-apa saja kebinasaan, kerosakan pada seseorang itu. Ini maksudnya dia tidak melakukan amal-amal Islam, bergelumang dengan dosa. Hakikatnya apa dia? Dia berpunca daripada apa dia? Tidak mengenali Allah Ta'ala ataupun kurang mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu kurang yakin kepada Allah Ta'ala, bersangka tak baik kepada Allah Ta'ala. Sebab kita tak kenal dia. Oleh kerana kita tidak ambil peduli, tidak ambil bicara tentang proses mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu kita banyak terlepas pandang terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dituntut oleh Allah Ta'ala untuk kita mengenalinya. Akhirnya bila kita tak mengenal Allah Ta'ala, kita tak rasa takut kepada Allah. Sebab kita tak kenal Allah Ta'ala. Kita tak rasa sayang kepada Allah Ta'ala. Tak rasa harap kepada Allah Ta'ala. Tak rasa malu kepada Allah Ta'ala. Sebab kita tak kenal Allah Ta'ala.
Kerana perbandingannya ialah kenapa kita rasa sayang kepada manusia? Apa sebab? Apakah sebab yang menjadikan kita boleh jadi rasa sayang kepada manusia? Kerana dia baik dan dia membuat kebaikan kepada kita. Baiklah, kalaulah kita boleh sayang kepada manusia itu kerana dia buat baik kepada kita. Siapakah yang terlebih buat baik kepada kita? Lebih daripada Allah Ta'ala? Tidak ada. Hakikatnya Allah Ta'ala yang berbuat baik kepada kita. Kalau kita boleh sayang kepada manusia kerana mereka itu baik dan berbuat baik kepada kita, lalu siapa yang terlebih baik daripada Allah Ta'ala? Dan siapa yang terlebih membuat kebaikan kepada kita? Lebih daripada Allah Ta'ala. Tidak pernah satu detik, satu second, satu luan masa yang paling sekejap yang kita ini luan daripada luar. Bahasa Kelantan panggil luar, makna tidak ada. Daripada daripada nikmat Allah Ta'ala. Tidak ada. Sentiasa saja kita ini diraikan oleh Allah Ta'ala dengan pelbagai nikmat-nikmatnya. Cuma kita tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Kalau kita dapat nikmat, kita nampak diri kita, ini adalah hebat kita, usaha kita, kemampuan kita, bakat kita. Nah, itu kerana kita tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak sayang. Kalaulah kita boleh rasa sayang kepada manusia yang banyak melakukan kebaikan kepada kita, sepatutnya kita lebih sayang kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala lah yang terlebih banyak dan terlebih sebenar melakukan kebaikan kepada kita. Kebaikan manusia kepada kita itu pun kerana Allah yang menjadikan dia itu boleh buat baik kepada kita. Jadi sebenarnya mudah untuk cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita mengenali Allah Ta'ala itu, yang baik, Al-Bar, Al-Mu'ti, Al-Kashif, Al-Kafi, Al-Wafi. Kalau kita menhayati makna-makna ini, kita akan rasa cinta kepada Allah. Rasa malu kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah berhenti radu daripada memberikan kebaikan, yakni nikmat kepada kita. Tapi kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala itu banyak beradu daripada buat. Beradu itu makna tak buat lah. Itu benar. Kalau kita takut kepada makhluk, kerana makhluk itu pada makam asbabnya dia panggil memudaratkan kita. Pada makam asbab, pada zahirnya. Hakikat tak boleh memberi mudarat. Kalau orang mengatakan kerana kita tak nampak Allah Ta'ala, maka kita tak boleh nak rasa takut kepada dia. Macam mana kita nak takut? Habis tu yang kamu takut kepada harimau, kepada singa dan umpamanya. Sedangkan kamu tidak pernah bertembung dengan hayawan-hayawan ini. Ialah kalau melawat zoo atau safari, melihat binatang-binatang ini, itu baru. Sebelum daripada tu kita tidak pernah melihat lagi. Tapi kita dah takut dah. Macam mana kita rasa takut? Sebab cerita-cerita tentang singa, harimau ini, cerita-cerita yang menggerunkan. Apa yang boleh dilakukan oleh harimau, oleh singa dan seumpamanya. Jadi kita tahu. Binatang-binatang berbisanya. Jadi Allah Ta'ala lebih pada tu boleh menazabkan kita. Lebih sakit, lebih pedih, lebih seksa lagi. Sepatutnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih malu kepada Allah Ta'ala. Itu dia panggil ma'rifatullah. Jadi maksudnya orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengenal Allah Ta'ala. Mereka inilah orang yang benar-benar berjaya dengan kehidupan dunia mereka yang menjadi aset harta akhirat. Tu. Jadi orang-orang yang telah tercapai ini ialah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala, orang yang kuat pada agama. Yang mana Allah Ta'ala pilih mereka untuk memiliki makrifah akan dia, akan Allah Ta'ala. Dan bagi mengkasih akan dia. Kasih itu sebenarnya adalah buah daripada makrifah, pengenalan. Dan itu sama seperti kata-kata orang Melayu, tak kenal maka tak cinta. Dan itu adalah benar.
Perkataan orang-orang Melayu kita, orang tua dulu, mereka bercakap itu maksudnya mengandungi banyak makna-makna yang benar. Karena mereka nak bercakap, mereka berfikir dulu, tidak sebagaimana kita sekarang. Sebab tu banyak pepatah-pepatah, kata-kata orang zaman dahulu, itu boleh menjadi azimat kepada kita. Jadi, tak kenal maka tak cinta, betul lah. Kita tidak begitu mengenali Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kurang menyintai Allah Ta'ala. Sebab itulah maknanya, ya Allah Ta'ala pilih kita untuk mengenalinya, tapi kita kena berusaha lah, jalannya. Tu. Jadi, maka Allah Ta'ala pilih kita untuk mengenali dia dan untuk mengasihi akan dia, mana cinta akan dia. Bukan mudah untuk kita rasa kasih, sayang kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala. Bukan mudah. Kerana Allah Ta'ala itu gaib daripada kita. Namun apabila Allah Ta'ala memilih kita untuk mendapat ini, maka kita akan dapat. Dengan fadlillah wa mannih. Kemurahan Allah Ta'ala dan kurniaan Allah Ta'ala. Kita dapat cinta kepada Allah Ta'ala, dapat berkasih, bercinta dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala pilih kita untuk mendapat kelebihan ini. Bukan bagus kita tu, tidak. Dan diteguhkan dia, hamba yang dipilih oleh Allah Ta'ala sani untuk mengenali dan mengasihi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala teguhkan dia pula dengan taufiknya. Dengan taufik. Dan peliharaannya, ismahnya. Taufik, kekuatan untuk melakukan segala kebaikan. Dan ismahnya peliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala jaga kita daripada segala kebinasaan dunia dan akhirat. Khususnya makna agama. Maksudnya, Allah Ta'ala jaga diri kita sehingga kita tidak akan melakukan benda-benda boleh menjadi cedera kepada agama kita. Maksudnya pertuturan, percakapannya, i'tiqadnya, perbuatannya. Allah Ta'ala lindungi kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang merosakkan pada agama. Kerana Allah Ta'ala pilih kepada kita. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita. Diteguhkan dengan taufiknya dan peliharaannya. Kemudian disampaikan mereka itu dengan kurnianya Allah. Dengan kurnia Allah Ta'ala itu kepada redha-Nya. Redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang menyampaikan kita kepada redha-Nya dan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kami pohonkan dia. Maka kami pohonkan dia kepada Allah yang Maha Besar akan segala matlubat tadi. Benda-benda yang terpuji tadi. Kepada Allah yang Maha Besar sebutannya. Bahawa menjadikan kamu dan kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kamu dan juga kami daripada mereka yang beroleh kemenangan dengan rahmatnya, dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, hamba dia, kita dipilih untuk mengenalinya dan Allah Ta'ala pilih untuk mendapat redha dia. Ataupun dengan kata lain, Allah Ta'ala pilih untuk kita menjalani jalan syurga. Allah Ta'ala pertemukan kita dengan jalan ke syurga. Tu. Ada wave-nya, Google Map-nya untuk ke syurga ni. Allah Ta'ala dah beri lokasi syurga. Nabi juga memberikan lokasi syurga itu dengan lebih jelas lagi.
Tetapi kebanyakan dari mana manusia tak sampai-sampai juga kepada syurga. Sampai ke neraka. Padahal kemudahan yang telah diberi oleh Allah Ta'ala dengan wave-nya, dengan Google Map-nya untuk pergi ke syurga, sudah diberikan location-nya. Ikut saja. Tapi kita kona kok lain. Kita buat pandai-pandai kita. Wave tunjukkan kok ni. Google Map tunjukkan ikut sini. Aku tak mau ikut. Yalah kalau tempat kita tak apalah. Bila kita search maknanya satu tempat, kita tahu dah tempat tu. Jadi dia tunjuk jalan lain gitu. Aku tak mau ikut. Dia pun suruh kita kona. Kita cara sampai juga kita sebab kita tahu dah tempat tu. Syurga ni Allah Ta'ala dah beri location kepada kita. Ikut sajalah. Mapnya turut. Tidak, kita kena kok lain. Jadi sampai ke tidak? Tak sampai. Jadi Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, taufik. Dan ismah, bahagia-bahagia kejahatan yang merugikan. Allah Ta'ala pelihara kita daripada percakapan yang rosak pada akidah. Sama manusia-manusia sekarang. Bercakap dengan akal semata-mata. Tidak berpaksi kepada ajaran Islam. Hidayah wahyu. Mereka membuat komentar tentang agama, hukum hakam agama dengan akal fikiran mereka semata-mata. Tapi kita Allah Ta'ala tidak jadikan begitu. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita. Orang yang terlampau cerdik ini, dia jadi payah juga menemui kebenaran. Sebab dia anggap pandangannya, pendapatnya itu sangat hebat. Dan mereka mempertuhankan akal fikiran mereka sendiri. Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maka kami pohonkan dia kepada Allah yang Maha Besar sebutannya. Bahawa menjadikan kamu dan kami mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kamu dan kami daripada mereka yang beroleh kemenangan dengan rahmatnya Allah. Kemudian tak kala kami dapat akan jalan ini dengan sifat ini. Tak kala kami dapati jalan ini dengan sifat ini. Sifat yang mana? Jalan yang bergeligu, jalan yang tidak aman. Ada perkara-perkara yang boleh memasyghulkan kita, maknanya menyibukkan kita daripadanya. Maksudnya kita ditarik perhatian, dialih perhatian dengan kehidupan dunia ni, dengan makhluk-makhluk. Itu sifat jalan yang ada sekarang. Mana jalan ibadat ini, jalan yang menyukarkan. Maka kami tilik, yakni kami fikir, maka baikkan tilik pada kaifiat memutuskan dia. Mu'alif kita menggunakan perkataan memutuskan. Memutus itu maksudnya kerana dalam bahasa Arab memutuskan qat'ul jibal, memutuskan bukit itu maksudnya menaiki bukit, mendaki bukit. Oleh kerana Imam Ghazali, dia kitab kita yang kitab Minhajul Abidin yang kita baca sekarang ini. Imam Ghazali ini suatu yang agak terkenal lah yang disebutkan kepada Imam Ghazali. Iaitu maka kami tilik, maka baikkan tilik pada kaifiat. Tu. Memutuskan memutuskan tu maksudnya mendaki bukit. Sebab Imam Ghazali namakan 7 fasa yang mesti ditempuhi oleh seorang hamba itu untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala dengan Aqabah. Aqabah tu maksudnya bukit, bukit dara, gunung dara. Maksudnya bukit atau gunung yang belum pernah diteraka, jadi dirintis oleh mana-mana orang. Bayangkan ni dari segi kesukarannya. Jadi setiap marhalah, sebenarnya marhalah peringkat yang dinamakan sebagai Aqabah itu. Aqabah itu mana bukit, mana memutuskan bahasa Arab, mendaki bukit itu dipanggil qat'ul jabal. Bukan potong bukit itu maknanya taruh bukit, bukan. Kaifiat memutuskan dia setiap Aqabah tu macam mana nak menangani
setiap Aqabah. Dan barang yang berkehendak kepadanya, kepada kaifiat memutuskan dia oleh hamba berkehendak kepadanya oleh hamba daripada bekal. Untuk melakukan perjalanan ini, perjalanan ibadat ini berhajat kepada bekal. Perjalanan ibadat ni ialah perjalanan ruhi kita. Samalah dengan perjalanan jasmani. Orang yang berjalan itu dia berhajat kepada bekal. Begitulah juga orang yang berusaha untuk mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bagaimana yang kita telah ikuti, di atas diri kita sendiri kita boleh menilai, macam-macam perkara yang berlaku. Antaranya yang kita akan belajar ialah musibah, juga dipanggil perkara-perkara yang imtihan min Allah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya seorang hamba tu dia kena buat bekal. Jadi kemudian tak kala kami dapat akan jalan ini dengan sifat ini, maka kami tilik, maka baikkan tilik pada kaifiat memutuskan dia mana mendaki Aqabah ni, maksudnya dapat berjaya kemuncaknya. Dan barang yang berkehendak kepadanya oleh hamba daripada bekal. Bekal-bekal yang kita berhajat untuk nak masuk kepada medan ibadah ini. Dan menjadi dan senjata dan pegawai apa alat senjatanya dan pegawainya, peralatannya. Senjatanya, pegawai itu peralatan maksudnya. Untuk kita menjalani perjalanan ini. Perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini berhajat kepada senjata, kepada alat, peralatan. Dan tipu daya daripada ilmu. Kena ada ilmu. Dan amal. Maknanya mudah-mudahan dapat diputusnya akan dia marhalah ilmu dan juga amal. Dengan keelokan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sejahtera, mana salam, selamat, dan mana sejahtera, selamat daripada segala cabaran-cabaran lah. Maknanya di dalam sejahtera, selamat daripada segala bahaya-bahaya yang menyebabkan tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan terhenti dan putus di dalam bukitnya. Mana tak sampai kepada kemuncak bukit kerana terputus. Hakikatnya terputus bekalan hidayah taufik daripada Allah Taala. Yang membinasakan terlekat pada mana-mana salah satu daripada bukit. Maka jadi binasa ia serta orang yang binasa. Kalau kita tidak dijaga oleh para malaikat. Maka jadi binasa ia serta orang yang binasa. Kami berlindung dengan nama Allah daripada yang demikian itu, daripada kebinasaan. Kebinasaan agama. Maka kata muallif radhiyallahu an, itulah al-Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kami karankan pada membicara memutuskan jalan ini. Memutuskan itu maksudnya mendaki.
Murad dia sini ialah dapat menyelesaikan sesuatu aqabah tu. Tu maksud dia memutuskan. Memutuskan yakni tahu jalan dan juga bertindak dengan tindakan yang betul. Dan menyatakan perjalanannya beberapa kitab. Jadi oleh kerana inilah tuntutannya kepada kita umat manusia, lalu kata Imam Ghazali, saya berhajatlah nak tulis kitab pada membicarakan dan menyatakan perjalanan ibadat. Beberapa kitab seperti Ihya'i Ulumuddin, duduk cara bab ibadat tu, jalan ibadat walaupun ada cara bab kita lah, bermula dengan ilmu akidah tauhid. Mana seperti kita Ihya'i Ulumuddin, itu yang terkenal nisbah kepada Imam Ghazali, dan Kitabul Asrar dan Kutubil Furqah. Jadi sejahtera. Maka kata, jadi kalau begitu kami pun nak karang lah. Kami karangkan pada membicarakan, memutuskan jalan ini, menyelesaikan jalan ini. Jalan ini maksudnya agama lah, jalan agama. Jadi maka jadilah dan menyatakan perjalanannya beberapa kitab seperti Ihya' Ulumuddin. Bukan kitab ni saja, kitab Ihya' pun juga menyatakan tentang hal ini, bahkan lebih banyak lagi. Kami karangkan pada membicarakan, memutuskan jalan ini dan menyatakan perjalanannya beberapa kitab seperti dulu. Dan daripada yang demikian itu yang meliputi atas yang halus daripada ulum makna ilmu-ilmu yang sukar, yang payah-payah, dan payah di atas faham orang yang awam. Maka dicederakan mereka itu padanya. Dan masuklah mereka itu pada barang yang tiada, mengelukkan dia daripadanya. Mana tak kena lagu, tak kena cara, jalan ibadah ini. Maka apa perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan Rabbil Alamin, dan senyata telah berkata mereka itu khabaran, mana cerita orang yang dahulu-dahulu. Dan lagi tiada engkau dengar kepada perkataan Zainal Abidin, anak Husain, anak Ali radhiyallahu an. Suatu pesanan ataupun tambih lah. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Karena zaman kita sekarang ini sudah timbul macam-macam perkara yang aneh-aneh dalam agama. Dakwaan-dakwaan yang jauh daripada ruh agama. Termasuklah orang panggil apa yang dipesankan oleh cucu kepada Sayyidina Ali ini. Ali bin Husain bin Ali. Gelaran dia ialah Zainul Abidin. Jadi tentang isu apa dia? Tentang isu melihat Allah Ta'ala, kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan boleh. Mu'tazilah kata tak boleh. Anu ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka itu pada hari akhirat kelak
nadirah berseri-seri ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka melihat. Jadi begitu Allah Ta'ala pilih kita untuk selamat daripada kita Ihya Ulumuddin dan Kitabil Asrar dan Kutubil Qurbati ila Allah Ta'ala, dan lainnya daripada yang demikian itu yang meliputi atas yang halus daripada ulum, pada ilmu-ilmu yang sukar, dan payah atas faham orang yang awam, maka cedera mereka itu padanya, cedera padanya, dan masuklah mereka itu pada barang yang tiada, menelokkan dia daripadanya. Maka apa perkataan yang terlebih fasih? Kepada Tuhan Rabbil Alamin. Dan lagi tiada engkau dengar kepada perkataan Zainul Abidin an Husain an Ali radhiyallahu an, yang isyarat kepada kita ni kena jaga. Kalaupun kita ni ada ilmu-ilmu yang khusus, ada benda-benda daripada ilmu ini yang tak boleh dizahirkan, dinyatakan, kerana dia akan jadi fitnah. Jadi maksudnya zaman kita sekarang ni orang suka menyatakan perkara-perkara yang pelik-pelik untuk mendapat perhatian, meraih perhatian dan juga kelengkapan. Jadi kata cucu Saidina Ali ni, isu apa? Isu tentang ada ilmu-ilmu yang tidak boleh kita dedahkan kepada manusia, yang orang awam, setakat orang khawas khusus sudahlah. Tapi zaman kita sekarang ni ramai orang yang menonjolkan diri, bercakap, mentafsirkan jadi ada ilmu-ilmu yang tidak boleh didedahkan kepada orang awam, sebab ilmu itu ilmu yang khusus. Seperti kata Zainul Abidin, itulah Hasan Ali. Ali anak kepada Husain, anak kepada Ali pula. Cucu kepada Saidina Ali. Nama dia Ali. Gelaran dia Zainul Abidin. Dia kata, inni la aktumu min ilmi jawahirah kaila yarul haqqadu jahlin fayaftaninana ya rubba jawhari almi law abuhu lakilali anta mimman ya'budul wathana walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna akbaha ma ya'tuna wa hasana wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasan ilal Husain wa wassa bi qablahu al-hasana. Bahawasanya aku sanya menyembunyikan daripada ilmuku akan permata ilmu. Aku tidak zahir ke semuanya, aku tak ayak kepada kesemua. Jadi aku sembunyikan daripada ilmuku akan permata ilmu. Yang ni ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang khusus. Jadi aku sembunyikan, aku tidak nyatakan kepada manusia, tidak dedahkan kepada manusia. Zaman sekarang maknanya manusia mendakwa-dakwi, dakwa ilmu laduni lah, dakwa itu ini. Sedangkan kita melihat dengan
orangnya tidak munasabah. Jadi, ilmu yang khusus, perkara yang khusus, jangan dedahkan kepada orang awam. Dia akan jadi fitnah. Karena mereka tak faham. Jadi dengan sebab itu dia kata, sesungguhnya aku menyembunyikan daripada ilmu akan permata-permatanya. Nah, ini gambar sekarang. Orang suka mendedahkan kekhususan mereka. Dengan sebab mereka itu berkongsi share kekhususan. Itu jangan share. Khusus, benda yang khusus. Kaila yarul haqq. Supaya tidak melihat orang yang jahil, maka jadi kena fitnah akan kami. Beberapa banyak permata ilmu. Jikalau aku nyatakannya zahir, katanya, nescaya dikata bagiku engkau daripada orang yang menyembah berhala. Kalaulah aku dedahkan ilmu-ilmu kebatinan, makna perkara-perkara yang khusus, ilmu yang khusus, sudah tentulah aku akan dituduh sebagai orang menyembah berhala. Hasil kerana tidak dapat memahami ayat Quran dengan sebaiknya. Maknanya, jadi nescaya dikatakan, dan nescaya menaruskan laki-laki muslimun darahku. Dan sanya telah terdahulu pada bercara ini Abu Hasan. Melihat akan yang terlebih jahat barang yang mendatangkan dia keelokan. Maksudnya dia menhalalkan darah. Mengharuskan laki-laki muslimun darahku. Jadi walistihalla rijalul muslim damin. Dengan sebab bila kalaulah aku dedahkan permata-permata ilmu, nescaya orang akan tuduh aku menyembah berhala. Dan kalau begitu mereka akan menghalalkan darahku. Lalu mereka melihat perbuatan mereka menghalalkan darah aku itu sebagai elok, comel, cantik. Kerana mereka melihat aku telah melakukan suatu jenayah atau kesalahan yang besar. Dan pesanan ini waqad taqaddama, sesungguhnya telah terdahulu fi hadza, pada ini, pada memberi pesan oleh Ayah Hasan ila Husain, kepada Husain. Ayah Hasan itu ialah Sayyidina Ali. Pesan kepada Sayyidina Husain dan juga wa wasa qablahu al Hasanah. Sebelum daripada dia pesan kepada Husain, Nabi dah pesan dah kepada Hasan. Dan Hasan itu aban. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, telah menghukumkan hal pada orang yang mempunyai agama. Maksudnya dengan apa yang dia baca ini jadi menjadi tuntutan. Menghukum itu maksudnya tuntut. Telah menghukumkan hal pada orang yang mempunyai agama menilik kepada sekalian makhluk Allah Ta'ala dengan rahmat, dengan penuh rahmat. Allah sianya orang tak semaya, gitu kita ni. Allah nyanyinya ke dia, bukan nyanyi tu maksudnya kita berusaha lah untuk menyelamatkan dia. Ruginya dia tak mahu mengambil kesempatan, peluang untuk dapat kebaikan di sini. Telah menukunkan hal pada orang yang mempunyai agama menilik kepada sekalian makhluk Allah dengan rahmat, memandang kepada semua makhluk Allah Ta'ala itu dengan rahmat, dan meninggalkan membantahi, berbantah-bantah, maka aku ibtihal merendahkan diriku, yakni merendahkan diriku kepada Tuhan yang dengan tangannya kejadian dan pekerjaan, yang dengan tangannya segala pekerjaan dan juga kejayaan, bahawa memberi taufik akan daku.
Beri taufik kepada aku untuk mengarang satu kitab yang jatuh atasnya ijma' ulama. Semua kita iman Ghazali. Dan hasil dengan orang yang membaca akan dia memberi manfaat, memberi faedah. Jadi aku minta tolong dengan Allah Ta'ala Tuhan memberikan keizinan kepadaku. Maka diperkenankan. Mudah-mudahan diperkenankan daku kepada yang demikian itu Tuhan yang memperkenankan orang yang motor yang sangat terdesak dengan keperluan. Yakni orang yang kesusahan apabila minta akan dia. Akan dia dan melihat akan daku dengan kurnianya. Gitulah kita beradu. Kita beradu sini. Dan bagi mengarang satu kitab yang jatuh atasnya ijma' ulama. Dan hasil dengan yang baca akan dia memberi manfaat, maka dipenangkan dakwah atas itu. Dan hasil dengan orang yang membaca akan dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas wa alaina ya maulana innaka. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma al-mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabata as-siddiq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah.